Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita hurai ayat 106 ni, kita kena hurai sebab turun ayat ni. Daripada Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ia berkata, ada seorang daripada Bani Sam keluar musafir. Ini orang Islam, tapi bersama dia orang bukan Islam, iaitu Tamim Ad-Dari, Kristian, dengan Adi bin Badad, dua orang. Masa dalam perjalanan ni, hak yang apa tu, hak orang Islam ni, yang tak sebut nama ni, dia nazak nak meninggal. Dia nazak nak meninggal. Lepas tu dalam musafirnya dia ada barang peninggalan. Tempat dia ada pergi pun bukan ada orang Islam. Lepas tu terpaksalah dia terima dua orang ni. Mana dalam konteks lagu ni boleh bukan Islam sebagai jadi saksi boleh, sebab darurat. Tempat ni tak ada orang Islam dan yang bersama dia pun bukan Islam. Cuma Tamim Ad-Dari ni dia ada, lepas ni dia masuk Islam, dan masuk Islam waktu Nabi hidup. Kalau kita biasa ngaji bab Dajjal, perawi dia ialah Tamim Ad-Dari. Jadi bila dia masa dia waktu wasiat dan dua orang jadi saksi, lepas tu dalam huraian Maulana lah, makna dia dalam betul bekah yang dia balik ni, yang nak bagi keluarga dia ni, barang ni, dia ada simpan surat beritahu saudara-saudara barang. Wasiat dia saksi dua orang ni, tapi dia hak surat ni si dua orang tak tahu. Seorang ni ingat mana sekadar hak ni, mana kalau dia ambil apa-apa keluarga tak tahu, tapi kerana surat duduk dalam tu disembunyikan, maka keluarga dia tahu ada barang tak ada. Jadi barang yang tak ada ialah, dia kata yang hilang bekas dari perak yang berukiran daun pohon kurma dari emas, kan? Jadi walaupun kertas, tapi itu bukan bukti. Maka bila dia beritahu barang ni tak ada, dan Tamim dua orang saksi ni, dia kata dia tak ambil, hak ni dia ada. Jadi asalnya dua orang ni bersumpah membuktikan apa dia kata. Lepas tu berlaku berlama, tiba-tiba barang ni tiba-tiba jumpa kepada satu orang dekat Mekah. Ada dekat orang lain. Barang tu, keluarga tu kenal barang dia kenal lah. Dia kata mana barang dia? Dia kata Tamim Ad-Dari yang dengan Adi jual. Bocor rahsia. Lepas tu bila Nabi panggil dua orang ni, akhirnya dia orang ni apa tu masih tak mengaku salah, maka sumpah tukar daripada pihak keluarga, maka barang ni balik kepada asal lah. Tapi cerita dia lagu ni lah, kan? Oh, tak ingat lagu tu dah. Tak ingat. Sekejap. Tadi ni tak ingat start.
Jadi kita dapat gambaran sikit dah. Kita kurang sikit. Kita slope. Tajuk dia 106 dengan 108 ni tajuk dia di antara hukum-hukum wasiat dan mengadakan saksi terhadapnya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hendaklah syahadat itu hendaklah wasiat itu disaksikan. Hendaklah wasiat itu disaksikan di antara kamu. Syahadatu bainikum maksudnya hendaklah wasiat itu dalam kurungan disaksikan di antara kamu. Idza apabila hadar, bukan telah hadir, nak hadir. Kalau telah hadir, mati dah, nak wasiat dah kawan, mati dah. Jadi bila kalimah telah hadir, maksud dia hampir nak mati. Hampir nak mati. Bukan mati dah, hampir nak mati. Salah seorang daripada kamu al-mautu, kematian. Apabila hampir nak hadir salah seorang kepada kamu kematian. Jadi kalau mati dan bagi wasiatnya kita nak mati, lepas tu kena tengah wasiat. Jadi ketika berwasiat, hainal wasiyah, ketika berwasiat, hendaklah menjadi saksi di antara kamu apabila hampir nak hadir di antara kamu kematian ketika menyatakan wasiat, hainal wasiyah. Berapa orang? Dua orang yang adil dari kamu mana Islam. Tapi kalau tak ada Islam boleh orang yang bukan Islam. Sebab dia kata al-akharani min ghairikum. Dari kamu ni mana comel-comel dia orang yang beragama dengan kamu lah. Tapi kalau tak ada al-akharani, dua orang yang lain dari selain kamu ni bukan yang satu agama dengan kamu. Itu maksud dia tamil ad-dari tadi, abdi tadi. Jadi mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kita sebagai saksi dibolehkan jika tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi. Jika tak ada orang Islam, maka orang bukan Islam boleh, tapi syarat dia adil. Jika antum, kamu, darabatum. Bila darabatum fil ardi makna berpergian, makna bermusafir di bumi. Bila kita musafir ni bukan negara kita, negara orang lain. Negara orang lain ni tak mungkin ada seperti negara kita yang banyak orang Islam ni. Kadang-kadang negara orang lain yang banyak orang bukan Islam dan ikut kita ni pula bukan Islam. Maknanya bila dalam musafir ni benda-benda yang kita tak boleh nak agak. Kadang-kadang berlaku satu yang tak dijangka. Lalu asabatkum, lalu menimpa kamu musibatul maut, bencana kematian. Jadi ayat ini nak beritahu
Maut itu suatu bencana. Bencana bagi siapa ni? Asalnya bencana bagi tuannya mati tu lah. Tapi kalau secara zahirnya lah, pula kalau mati tu dalam keadaan tidak bersiap sedia untuk mati, kan? Dan bencana juga, kalau tak bencana kepada si mati, bencana pada orang yang ditinggalkan. Tahbisunahuma fi'lul mudhari'un, tapi makna amrin. Tahbisunahuma ni fi'lul mudhari'un, maksudnya kamu menahan mereka berdua. Tapi yang dimaksudkan ialah amrin, hendaklah kamu menahan mereka berdua. Bila? Min ba'da salat. Salat apa? Salat asar. Jadi mubahalah pun lepas salat asar juga. Dalam konteks ni pun salat asar juga. Dalam hadis Muslim kata, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diperhatikannya, dan bagi mereka ada yang pedih. Mana tidak diajak bicara ni, tidak dibicara dengan molek, kecek yang tak sesuai lah, kecek yang apa tu, yang hati kita tak sesuai lah, kan? Seseorang yang bersumpah setelah solat asar. Siapa dia yang Allah tak ajak bicara ke akhirat esok, tidak perhatikannya, dan mereka akan terima azab pedih, iaitu sumpah seseorang setelah solat asar terhadap harta seseorang muslim, lalu ia mengambilnya. Sama dengan sumpah palsu. Sumpah palsu ni gitu juga. Dah tak ada bukti, maka Allah kata siapa berani sumpah dia punya. Kita pun sumpah, jatuh kita. Bagi kita jatuh kita tu kita punya dah, padahal kita palsu, kita bohong. Walaupun atas nama tulisan tu tanah kita, atas sumpah itu, maka dalam hadis beritahu walaupun Nabi yang memutuskan antara kamu, tetap dia masuk neraka. Sebab Nabi ni hukum zahir. Dan kita sumpah kita punya. Walaupun telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, tapi masuk neraka juga sebab bohong. Sumpah palsu dipanggil. Jadi bagi orang jahil, bila Nabi ni, Nabi ataupun kerajaan kata kita punya, dia guna macam tu. Kalau konteks Nabi kata, atau orang bagi orang yang tak faham, apa dia kata? Dia kata kerajaan kata, dia kedua utusan dah kita punya sebab kita bersumpah. Tapi bukan harta kita. Orang tak tahu, kita tahu. Maka itu dipanggil sumpah palsu, dipanggil dalam dosa besar rumus, mana akan menenggelamkan seorang dalam neraka yang sangat dalam. Lalu mereka berdua bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Wa yuqsimani billah. Ini betul jika kamu ragu. Ini kata-kata sumpah dia. Demi Allah, maksudnya demi Allah, la nashtari, kami tidak akan mengambil keuntungan. Kami tidak akan mengambil keuntungan
Nashtari ini membeli, maksudnya mengambil keuntungan. Dengannya, dengan sumpah ini, kami sama sekali tidak mengambil keuntungan. Sama ini keuntungan, tidak menukarkan keuntungan. Sama ini harta, maksudnya keuntungan. Bihi, dengan sumpah ini. Walaupun dia adalah kaum kerabat kami. Walaupun dia adalah kaum kerabat, karib kerabat, walau kana dza qurba. Walaupun dia adalah kaum kerabat kami. Wala naktubu. Dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian kepada Allah. Wala naktubu. Kami tidak akan menyembunyikan kesaksian kepada Allah. Inna, sesungguhnya kami, idzan, jika demikian, laminal athimin, benar-benar sebahagian daripada orang-orang yang berdosa. Dosa apa dia, kecil ke besar? Besar, sebab melibatkan orang lain. Jadi bila balik jumpa temu keluarga dia, serahkan harta, tiba-tiba keluarga dia tengok-tengok satu benda tak ada. Lepas tu mereka bersumpah bahawa mereka ni di pihak yang benar. Lepas tu bila dia tengok barang tu duduk dekat orang lain, saya tanya, Tamim Ad-Dari dengan Adli ni jual. Jadi sumpah ni kembali digantikan oleh ahli waris untuk membatalkan sumpah yang pertama. Fa'in usira ala annahuma. Usira ni mana? Diketahui, didapati. Maka jika didapati ataupun diketahui bahawa keduanya itu annahuma, iaitu Tamim Ad-Dari dan Adli, istahaqqa isman, telah berbuat dosa. Apa dia? Jual barang ni dalam tanpa pengetahuan keluarga kepada orang lain, padahal bukan barang dia. Dia syarat jual beli ni kena barang kita tak? Ni bukan barang kita jual. Maka kena akharani, kena dua orang lain, kena sumpah pula. Tadi asal dua orang ni sumpah. Lepas tu bila berlaku lagu ni, maka dua orang lain daripada ahli waris berhak sumpah untuk membatalkan sumpah pertama. Fa akharani yaquman, hendaklah dua orang lain daripada pihak waris berdiri menggantikan tempat mereka berdua. Menggantikan tempat mereka berdua untuk bersumpah, untuk membatalkan sumpah yang pertama. Min tu mana dia? Bayaniah, iaitu menggantikan tempat mereka berdua. Min tu iaitu, siapa dia ni? Alladzina, orang-orang yang istahaqqa, yang berhak istahaqqa alaihim, yang berhak atas mereka, yang lebih berhak. Aulayani, dua orang yang pertama. Mana aulayani ini, mana dia? Yang lebih berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal, maksud dia.
yang lebih berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal. Lalu fayuqsiman, lalu mereka berdua pun bersumpah dengan nama Allah. Lalu mereka berdua pun bersumpah dengan nama Allah. Fayuqsimani billah. Lalu mereka berdua pun bersumpah dengan nama Allah. Dalam sumpah itu mereka berkata, la syahadatuna, sesungguhnya kesaksian kami. La syahadatuna, sesungguhnya kesaksian kami. Ahakku lebih berhak. Lebih berhak dalam kurungan diterima. Lebih berhak dalam kurungan ahakku tu bukan lebih benar, lebih berhak dalam kurungan diterima. Min syahadatihima, dari sumpah kesaksian mereka berdua. Dari kesaksian kedua saksi itu. Dari kesaksian kedua saksi itu, iaitu Tamim Ad-Dari dan Addi. Wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui batas. Dan kami tidak melampaui batas. Inna, sesungguhnya kami, idan, jika demikian, laminal zalimin, benar-benar dari golongan yang zalim. Jadi kita urang sikit. Dia kata yang dimaksudkan jika diketahui, fa'il musira, yakni diketahui berdasarkan tanda yang menunjukkan kedua itu berdusta dan berkhianat. Ada tanda yang menunjukkan dua orang dusta, khianat. Lepas tu dia kata kesaksian saksi itu berbuat dosa. Maksudnya melakukan khianat, curang dalam persaksiannya atau berdusta. Misalnya mengaku bahawa keduanya telah melakukan pembelian daripada si mati. Dia kata dia orang mati itu jual kat dia, padahal tak jual sebelum matinya. Atau mengaku bahawa si mati telah berwasiat untuk mereka berdua. Orang mati nak bagi kita dah jual kita, padahal tak. Lepas tu maksud yang lain menggantikan kedudukannya tu, yakni hendaklah dua orang dari wali yang terdekat dengan si mati bangkit, lalu bersumpah bahawa kedua saksi itu telah berdusta, telah merubah wasiat pasal si mati dan berkhianat. Zalika adna, dengan cara itu mereka lebih patut. Zalika adna itu, dengan cara itu mereka lebih patut ayatu bisyahadah, memberikan kesaksiannya ala wajhiha, menurut yang sebenarnya. Ala wajhiha ni menurut yang sebenarnya. Zalika adna itu mana dia? Dengan cara itu mereka lebih patut ayatu bisyahadah, memberikan kesaksian ala wajhiha, maknanya yang sebenarnya. Atau yakhafu, mereka merasa takut anturadda aimanun, akan dikembalikan sumpahnya. Anturadda aimanun,
akan dikembalikan sumpahnya ba'da aimanihim, sesudah sumpah mereka. Apa dia? Kembali kepada si waris. Dia takut. Sepatutnya lagu tu. Rasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada siapa? Kepada ahli waris ba'da aimanihim, setelah mereka bersumpah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, was'au, dan dengarlah. Dengarkanlah perintahnya. Dengarkanlah perintah Allah ini. Wallahu la yahdi, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau kita tak hurai kita tadi awal tadi, nak terjemah tak boleh ni. Rumit tak? Rumit ayat tidak. Tapi kita nampak sikit cerita tu, kita faham lah kalau kita dia. Jadi sebenarnya Ibrahim bercerita ni apa dia? Sama dengan wahyu Allah. Wahyu Allah ni sebab dia jelas. Barang bohong ni tak kalah. Barang tak jelas kita tak adalah. Wahyu ni sebab dia jelas. Barang jelas ni, kalau kita tak jelas kepada orang lain jelas kepada orang lain. Kalau kita tak telus, orang lain tolong beritahu. Kita susuk, kita menyembunyikan. Allah pilih orang lain untuk menyampaikan. Jadi orang akan nampak akhirnya Ustaz Wali tak ngajar barang betul. Dia Abraham betul. Barang nipu ni bocor juga akhirnya. Dalam konteks ni, kita kena ambil Ibrahim konteks kebenaran. Sumpah juga. Nipu-nipu ni ketekal lah. Satu hari nanti orang tahu juga. Jadi kita fikir tu, nak sembunyi kat mana kita. Lepas tu satu hal pula, kita dah tak mengaji, tak bagi orang mengaji. Orang makin cari. Satu masa nanti orang tahu betul, orang akan salah kita. Jadi kebenaran tetap kebenaran yang akan kekal sampai hari kiamat. Orang kalau orang yang telus mencari, dia akan jumpa orang betul. Dan kita yang tak mengaji ni, tak bagi orang mengaji, kita yang akhirnya menyesal, tak sudah. Orang mengaji, orang biasa, dia bukan ustaz, golongan biasa. Dia ni mencari jumpa orang betul. Kita hak yang golongan ustaz ni pula tak bagi mengaji. So mengaji Quran, nanti sesat. Yang mengaji hadis, nanti sesat. Benda-benda ni, benda yang tak boleh tutup. Lagi tutup, lagi nampak. Lagi tutup, lagi nampak. Jadi kita fikir baik. Makna walaupun kita rasa nak menyampaikan satu benda berat, rumit, tapi baik kita sampai dulu. Kan? Makna barang benda ni kita jadi tukar sampai. Walaupun mungkin ditolak, walaupun mungkin didustakan, walaupun mungkin tak diterima. Tapi lebih baik daripada kita sembunyikan, nanti satu hari nanti orang tahu, orang marah kita pula. Kenapa ustaz tak beritahu kita? Dekat akhirat esok macam mana? Yang mana sudut keuntungan duniawinya, dia sudut sedapnya, duduk sajalah. Betul tak? Tapi akhirnya orang tahu juga, orang akan marah kita. Memang kalau kita beritahu orang marah, tapi sebenarnya dari sudut kebijakannya sebenarnya orang marah sekejap ya. Kalau orang faham, orang terima lah. Orang mula je. Macam Nabi tak? Memang marah belakang ke Nabi. Hak ikut Nabi sikit je. Tapi 2,000 yang marah ke Nabi semua masuk Islam belakang, yang mati 70 orang. Mana menyebabkan peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Maknanya marah ni masalah. Nabi cakap benda-benda, tapi yang marah-marah tu lah akhirnya terima. Tapi kalau Nabi tak beritahu kebenaran, masalah pula lepas ni. Nabi ni bijak, dia pilih susah dulu, senang kemudian. Walaupun mula-mula dia marah, tapi satu hari nanti dia akan terima juga. Maknanya orang yang terima di dunia tak apa, yang bimbang ke akhirat esok baru tahu bahawa Nabi betul, dia salah. Bunuh. Baik kita tu, kita kalau buat agama ni, kita jangan gaduh dulu, mikir banyak. Sebab orang nak nampak pun mikir banyak juga. Kan? Banyak benda dia kena buat satu apa? Satu kesimpulan cepat. Dia tak boleh nak berlambat-lambat. Kalau dia mati, sudah. Maknanya dia kena mikir buat keputusan. Nak lagu mana? Duduk diam ke bercakap? Kalau bercakap lagu mana? Kalau duduk diam lagu mana?
Kalau bercakap kesana lagu mana. Lepas tu akhirat pula. Memanglah hak dunia ni kita tak sanggup, tapi akhirat lagi tak sanggup. Jadi susah-susah dulu, senang-senang kemudian. Barang yang kita nampak tak baik, hakikat dia baik untuk kita. Barang yang kita nampak macam baik, dia semangat lagu tu, padahal benda tu membahayakan kita. Jadi susah-susah tu sebenarnya hak tu bijak. Nabi paling bijak sebab Nabi pilih susah dulu. Kita tak bijak mana sebab kita pilih senang dulu. Betul tak? Jadi kita tengok Nabi, maka panduan dia Nabi sanggup susah dulu. Maka bagi kita, Nabi paling bijak, maka ikut Nabi tu paling bijak. Hanya yang penting juga. Penting sangat. Dua terjemahan ayat ni. Satu, dengar dulu. Hari Allah hukumkan semua rasul. Hari Allah hukumkan semua rasul. Lalu Allah berkata kepada semua rasul, "Mada uji betul." Uji betul ni dua pandangan. Satu uji betul waktu kamu hidup, satu uji betul waktu kamu mati. Dua-dua betul. Dua-dua boleh kita terima. Dua-dua ada. Waktu hidup, bagaimana hakikat sahabat tentang keimanan kepada kamu. Jadi Nabi ni, dia tak tahu hakikat sahabat ni. Dalaman dia tak tahu. Dalaman seorang ni benda gaib. Kami tak tahu hakikat umat-umat yang terima kami waktu kami hidup. Kami hukum zahir saja. Hakikat dia engkau lah tahu. Nak tahu benda dalaman ni benda gaib. Nabi pun tak tahu. Jadi bila Nabi pun tak tahu, macam mana kita kata untuk guru kita tahu? Itu dari syirik fil ilmi, syirik ilmu. Nabi pun tak tahu hakikat sahabat tu. Hakikat dia zahir, kita hukum zahir, hakikat tak tahu. Tu kata la ilma lana, kami tidak ada. Mereka berkata la ilma lana, tidak ada ilmu atas kami tentang hakikat keimanan mereka. Hak yang kami nampak adalah hak zahir saja. Hakikat engkau lah dia tahu. Sebab innaka anta allamul ghuyub, engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Nak beritahu kita apa dia? Jiwa, hati seseorang adalah gaib bagi kita. Benda gaib. Bila kita cakap, kita telah mendustakan. Kita tahu ni. Mana kita telah syirik fil ilmi. Mana ilmu gaib tu Allah Ta'ala. Kita kata kita tahu juga. Kita boleh baca hati bohong. Yang boleh baca hati kita Allah Ta'ala. Itu betul tu. Tebak kebetulan betul. Bukannya tahu, tebak kebetulan betul. Macam mana tebak kebetulan betul? Tengok orang ni hujung-hujung bulan tengok sengap je, sedih je, biasa tak ada duit lah. Betul tak? Hak tu bukannya tahu, tebak-tebak yang kemungkinan berlakunya bila dah hujung bulan ni, gaji tak masuk lagi, kan tak ada duit lah. Hak tu bukan tahu benda baik, hak tu tebak-tebak tiba-tiba betul. Kemungkinan yang berlaku biasa je hujung-hujung bulan ni, duk terus muka tak apa, macam sengap je kan, tegur pun tak jawab mana, tak ada duit lah tu. Kan, hak tu bukan tahu benda baik. Yang kedua, Mada uji betul ni merujuk kepada setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, mana-mana Nabi pun tak tahu keadaan umat dia, tak boleh baca, tak tahu. Lepas ni Nabi Isa pula kata, saya tak tahu hakikat umat saya setelah saya diangkat oleh engkau ke langit. Mana nak tahu Nabi di alam sana tak tahu hakikat umat dia, tak tahu menahu. Mana Nabi tu nama Nabi di luar asbab, sama ada mati dah atau hidup lagi, Nabi Isa. Tapi Nabi di alam sana tidak tahu, tak ada ilmu tentang hakikat kita, tak ada. Dalam hadis ada beritahu. Untuk menolak pahaman seseorang yang mendakwa Nabi ni kan boleh hadir dalam majlis, tahu keadaan umat dia. Sebenarnya bagaimana dengan ayat ni? Kan? Ada hadis waktu Nabi di Raudhah,
Ada satu orang ni tengok muka ada cahaya. Ada cahaya. Dengan ada cahaya tu, Nabi tahu bahawa dia ni umat dia. Kesan daripada wuduk. Ada cahaya. Cahaya lagu ada Allah Allah, tapi cahaya tu ada menyebab Nabi dengan cahaya tu Nabi kata ni umat aku ni. Tapi yang herannya malaikat halang dia. Halang umat dia tu mendekati telaga. Lepas tu Nabi kata ni umat aku ni. Nak halang dia. Mereka kata apa? Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu kembali ke rahmatullah. Mereka telah ubah bentuk agama kamu. Lepas tu Nabi kata apa? Suhkan. Pergi. Makna mengubah bentuk agama itu menyebabkan kita dihalang daripada minum telaga Nabi. Mengubah bentuk ajaran Nabi itu jadi lagu lain. Jadi orang tak faham, tak nampak. Sebab kita disembunyikan oleh ajaran kita sendiri. Kita jajah kita sehingga tak nampak Nabi. Sehingga orang hilang hak asal. Orang nampak ingatkan hak ni asal. Maka orang-orang yang walaupun muka bercahaya tapi malaikat halang daripada merapat dengan telaga Nabi, nak beritahu orang ni golongan-golongan lagu ni adalah golongan yang celaka. Nabi pun usir, pergi. Nabi tak suka dia. Tapi malaikat kata apa? Kamu tidak tahu apa yang mereka buat waktu kamu kembali ke rahmatullah. Maknanya Nabi tak tahu benar hakikat. Ustaz. Ya. Nabi kata 25 rasul tu kan. Apa dia? Nabi kata para rasul dikumpul. Semua rasul. 25 orang. 25 orang. Bukan semua Nabi akan ditanya tentang umat dia. Nabi dan rasul. Semua rasul yang menyampaikan yang ada umat, yang ada pengikut dia. Nabi ni dia takrif kan, Nabi lain, rasul lain. Nabi ni dia kan takrif Nabi mengaji sekolah. Rasul ni dia wajib sampaikan apa yang wahyu sampai kepada dia. Jadi dia ada umat. Jadi Allah tanya, "Kamu tahu tak hakikat umatmu waktu kamu hidup?" Dia duduk pedangan, waktu kamu hidup, waktu kamu mati. Aku tidak tahu menahu, hukum zahir saja. Mana hakikat iman seorang Nabi tak tahu, sebab iman ni barang gaib. Tok guru tak tahu hakikat iman murid. Murid dia tak tahu hakikat iman tok guru dia. Benda gaib tak tahu. Benda gaib bagi Nabi. Nabi tak tahu. Nabi hanya tahu sekadar yang Nabi tahu saja. Jadi nak menafikan golongan-golongan yang duk jaga tok guru dia tahu isi hati seseorang. Golongan sa'al. Sebab Nabi tak tahu. Lepas tu ada juga orang jaga Nabi tahu, Nabi hadir, macam-macam lah kan? Nabi tahu. Jadi dia jaga Nabi tahu. Lepas tu dia jaga Nabi boleh buat sesuatu. Sebab tu dia suruh Nabi tu. Dia ada pahaman dulu, Nabi tahu, Nabi buat sesuatu. Sebab tu dia suruh tu. Sebab dia ada faham Nabi tahu, Nabi boleh buat sesuatu. Jadi akhirnya suruh Nabi untuk hajat kita. Sebab dia faham Nabi tu. Bila Nabi tak tahu menahu, jadi apa suruh dia? Suruh yang maha tahu lah, sama dia Allah Ta'ala. Suruh yang boleh buat sesuatu kepada kita, sama dia Allah Ta'ala. Apa suruh roh Nabi? Suruh Allah Ta'ala. Sama dengan Maryam. Sama dengan apa tu Nabi Isa. Tak tahu menahu. Ni ayat depannya. Ayat ni kita kena teliti sebab kita akan dijajah oleh makna yang bertangga. Pada surah ni tak nak pilih mana. Kan? Orang jual A, jual barang B. Kita tengok barang yang mana lebih berkualiti, surah kita lah. Kan? Kalau nak bahasa, orang ada jajah A, orang akan jajah B. Lepas tu kita ni mengaji dah, kita pilih yang mana. Kalau silap pilih, masuk neraka. Gitu. Kan? Hak mana nak pilih, hak jelas ke tak jelas? Kalau barang nak pilih hak jelas ke tak jelas? Kalau orang cerdik. Okey, ini istimewa Nabi Isa. Istimewa yang Allah beritahu istimewa, bukan yang palsu, yang Allah beritahu. Jadi istimewa yang Allah beritahu itu tidak dinamakan puja. Puja ni lah Tuhan tak kata lagu tu, kita tambah. Itu puja. Kalau kita beritahu sekadar yang Allah beritahu, itu tak puja.
Kita itu puji, makna mengkabarkan sekadar yang Allah kabarkan tentang Nabi Isa. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, idh qala Allahu ya Isa, Isa anak lelaki Maryam. Ingatlah nikmatku alaika, uzkur ni'mati alaika wa ala walidatika, dan ke atas ibumu. Okey, nikmat ataupun anugerah Allah Taala kepada Nabi Isa satu, kena tulis satu kepada Nabi Isa sentiasa berada bersama Jibril alaihissalam. Mana Jibril duduk dengan dia sama. Tapi Jibril berbentuk wajah tak asli, wajah manusia. Yang mana semua nabi ni, mana apa tu, satu orang nabi saja yang dapat melihat Jibril dalam bentuk asal, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan sudut kelebihan ni Nabi Isa. Tapi waktu Jibril menzahirkan ke Nabi Isa wajahnya yang tak asli, iaitu wajah manusia, kan? Tapi kepada Nabi kita sahaja Jibril menghadirkan wajahnya yang asli. Anda faham tak ni? Walaupun Nabi Isa dia ada kelebihan, Jibril duduk kat dia, tapi kelebihan dari sudut ni Nabi kita. Itu yang pertama. Ayyatuka biruhil qudus, mana kami dokong engkau dengan Jibril. Jibril duduk dia sama. Yang kedua, tukallimun nas, kamu dapat bercakap fil mahdi. Allah tak nampak ni. Fil mahdi. Mana fil mahdi? Dalam buaya. Waktu wakahlah. Apa dia? Mana tukallimun ni luar biasa. Kahla ni berkahla. Waktu dewasa. Dia biasa ke biasa? Kita tengok. Makna orang yang nama ada dalam Quran, tiba-tiba duduk depan kita bercakap macam ni. Makna siapa Nabi yang hidup dua zaman? Nabi seorang, hak tu semua dia. Seorang Nabi, dia hidup dua zaman. Zaman dia jadi Nabi, lepas tu ada umat. Zaman dia Nabi, lepas tu dia jadi umat Nabi Muhammad. Dia seorang Nabi. Seorang Nabi yang dapat menjadi umat Muhammad, dia seorang. Lepas tu kelebihan yang seterusnya, apa dah? Mahdi, Kahlan ni berbeza ni. Kena satu lah tak? Dua lah. Yang ketiga, seorang Nabi yang ada ilmu Taurat, kita faham dah. Ilmu Injil, kita faham dah. Dia ada ilmu Quran. Makna dia Nabi, dia dua kitab duduk dengan dia. Injil turun kat dia, Quran duduk dengan dia. Dia ada dua ilmu dia mahir. Ilmu Injil dia mahir, ilmu Taurat dia mahir, ilmu Quran dia mahir. Kat mana? Wa in 'allamtuka al-kitabah. Kitabah ni setengah ulama kata kitabah penulisan. Tak kuat tu. Kitabah ni makna Quran. Al-Quran. Al-Quran. Jadi seorang Nabi, bukan Nabi Muhammad, tapi Quran tu sampai ke dia. Dia dapat merasai dunia Injil, dunia Quran. Dia duduk dua zaman. Zaman Injil, zaman Quran. Nabi Isa alaihissalam sahaja. Lepas tu dia beramal berdasarkan sunnah zaman dia. Bila dia turun zaman akhir zaman, maka terbatas sunnah dia. Dia wajib
beramal dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-hikmah, sunnah Nabi. Jadi bayangkan, dia ni Nabi, tapi disebabkan di zaman dia dah selesai, dia hidup zaman Nabi Muhammad SAW, dia tidak boleh jaga barang dia, kena ikut Nabi juga. Padahal dia Nabi, dia tak boleh nak mandang. Dia nak, dalam nak beramal ni kena amal Nabi. Dia tak Nabi, dia tak boleh jaga barang dia. Hujah dia ialah dalam hadis Nabi cerita waktu dia turun ni, makna dia nak beritahu dia bukan bawa syariat baru, dia suruh Imam Mahdi terus jadi imam. Terus jadi imam, nak beritahu dia bukan datang sebagai bawa syariat baru, dia ikut syariat yang sedia ada. Mana dia tak boleh nak mandang, dia pun kena ikut. Dia tak boleh nak reka lain, dia kena ikut syariat yang sedia ada. Dia tak boleh nak reka hal lain, sehingga orang kali hal lain ambil hak dia, tolak Nabi, tak boleh. Walaupun dia Nabi. Bayangkan, kita fikir kalau tu tak nampak orang kita, tak boleh kita jaga hak kita sehingga orang tak nampak Nabi, tak boleh. Mana walaupun dia Nabi, kerana masa dah tempoh dah habis dah, dia turun sebagai umat akhir zaman, maka tak boleh lama dah hak dia tak boleh reka lain, dia kena ambil Nabi juga. Wat Taurah wal Injil. Lepas tu kelebihan seterusnya, dalam kitab Taurah, kitab Injil yang telah dibuang kalimah biizni. Jadi dibuang kalimah biizni ni nampak macam Tuhan dah orang lain baca, padahal kalimah ni dibuang. Dalam kitab asal ada tapi dibuang. Jadi orang yang pihak kedua baca ni, oh, Tuhan dah lagu ni. Masuk biizni ialah remote duduk kat dia. Tekan remote jadi, tekan remote jadi, tekan remote jadi. Padahal dia tu sebelum nak buat benda ni, dia semayang, berdoa. Mana berlaku tu dengan arahan Allah, bukan dia nak cadang nak jadi, arahan Allah kan. Wa'id, dan ketika takhluqu, kamu bentuk minat tin, dari tanah. Ambil tanah, buat bentuk seperti burung, kahayat at-tayr. Dengan izinku, kamu tiup padanya jadi burung. Dalam kitab Injil yang tak asli dah, dibuang kalimah biizni, sehingga orang pihak yang lain yang terus datang ni tengok, oh, jadi terpesona lah. Oh, Tuhan dah lagu ni. Kalau ada kalimah biizni, tak ada rasa lagu tu, tapi mana orang yang buang tu khianat. Kan, hilang wajah asli agama. Tapi tak ada biizni mana dalam, tak ada. Jadi bila orang baca tu, padahal tu bukan asli dah, terpengaruh ke tak? Terpengaruh. Jadi kita tak belajar berlaku perubahan agama ni lagu ni. Siapa dia? Ahli agama yang mereka tak tahu jawab tu lah. Jadi asal ikut Nabi, jadi puja Nabi. Asal ikut Nabi, tak ada seru Nabi, tak ada puja Nabi Isa. Berlaku seru dan puja ni setelah berlaku khianat oleh ahli-ahli agama setelah Injil kan. Jadi masyarakat tak nampak. Hak nampak Nabi Isa perlu diseru dan kata berhajat. Hajat boleh seru dia, bodek dia. Padahal kalau ikut matan asli Quran, Taurat, Injil, makna takkan berlaku pemujaan Nabi Isa, takkan berlaku. Kita juga takkan berlaku memuja kepada Nabi kita. Yang berlaku adalah hak yang tauhid kan? Tidak ada unsur syirik. Fatanfukhu, lalu meniup padanya, fatakunu tayran, maka jadilah ia burung. Biizni, dengan izinku. Jadi bila kalimah biizni ni tidak ada lagi dalam kitab terdahulu, maka menyebabkan orang baca tu jadi salah faham. Sama dengan waktu beri'u, kamu menyembuhkan al-akmah wal abras, orang buta asal dengan orang sakit kusta asal.
buta asal dengan sakit, dengan kusta kusta. Apa tu buta asal dengan sakit kusta Waktu tu memang penyakit ni tak ada ubat, tapi Nabi Isa menyembuhkan dengan izin Allah. Dan bukan berlaku sama. Waktu tu je, waktu dicabar. Bukan makna semua orang disakit dah bila dia boleh ni kat belakang tu tak apa. Dia waktu tu je, waktu dicabar, maka dia tunjuk benda tu. Lepas tu tak berlaku dah. Kita dah faham bila dengar lagu ni, maka kita kaitkan dengan tak apa. Nabi Isa boleh, tak apa tak boleh. Tak apa tu remote macam ada kat dia. Bila remote macam ada kat dia, itu sihir. Mana? Tengok dia buat tu tutup perut keluar darah, lepas tu buat keluar batu garang. Kan? Orang mari pula tutup pula tak apa pakai pisau, doktor pakai pisau. Tengok buat keluar batu garang, awak dia pula. Kan 10 orang. Ada unsur remote tak? Ada unsur macam remote ada kat dia tak? Tu sihir. Bentuk lagu tu sihir. Nabi bukan lagu tu. Dia berlaku sekali tu je. Bukan berlaku sama. Tak kira orang selamat kau sihir kau lah dalam apa pun. Lepas tu dia kata ikhtiar. Dia kata baca Quran. Baca Quran tu seumpama apa? Seumpama air susu. Minum air susu tapi campur air kencing lah. Sikit air kencing. Rasa apa? Rasa susu. Padahal air kencing. Sama dengan Quran. Quran ni nak menutup, nak menghijab barang palsu tu. Kita tak ngaji budak. Ni baca ayat Quran ni. Padahal kalau kita tengok bentuk tu ni sihir bentuk lagu ni. Sebab remote macam ada kat dia. Sebab tu kita tak menafikan ruqyah tu wujud. Kita tak menafikan perubatan Islam tu wujud. Tapi perubatan Islam ni ada ciri dia, tak boleh bohong. Sihir ni ada ciri dia, tak boleh nak bohong. Sebab ciri dia lagi mana? Dia Quran ambil tahu. Metod sihir, bentuk dia Quran ambil tahu. Sebab metod benar ada bentuk dia. Barang sihir ada bentuk dia. Barang anugerah ada bentuk dia. Barang sihir ada bentuk dia. Allah beritahu Quran ada kat kita belakang. Ngaji ya. Tuhan kita akan nampak bentuk tu. Macam remote macam dia. Tekan jadi. Tekan jadi. Lepas tu tengok duduk beratur. Mana ada unsur luar biasa boleh tumpang. Sihir lah tu. Nabi luar biasa tak boleh tumpang. Kan? Kau pergi belakang siap promosi sekali. Promosi dalam WhatsApp. Marilah jumpa saya dengan izin Allah. Bunyi ini izin Allah. Kita benda tu kita tak boleh buat penilaian. Dengan izin Allah. Benda tu baca ayat Quran. Tak boleh kita tengok bentuk tu kita nampak ada unsur sihir. Dan ketika wa tukhrujul mauta, kamu mengeluarkan orang mati jadi hidup semula. Tu pun sekali ya, bukan sama. Bukan berlaku sama. Wa in kafaftu, dan ketika aku menahan Bani Israel, ketika aku menghalangi Bani Israel dalam kurungan dari membunuh engkau, angkanya dari membunuh engkau. Jadi Quran beritahu sejarah terdahulu ni, orang yang ada bukti kena bunuh, orang yang tak ada bukti nak bunuh orang ada bukti ke, orang ada bukti nak bunuh orang tak ada bukti. Orang tak ada bukti nak bunuh orang ada bukti. Tapi kita akan dijaga orang ada bukti. Jangan ni baca ayat Quran ni tahu syirik ni lama halal darah orang. Dia akan kata lagu tu. Sebenarnya itu provokasi. Tak bagi orang mengaji. Sebenarnya sejarah mengatakan orang ada bukti sanggup korban nyawa kepada orang tak ada bukti. Sanggup mati, rela mati untuk menyelamatkan
orang yang tak ada bukti ni supaya jangan tolak kebenaran, supaya mati selamat daripada api neraka. Tapi orang yang tak ada bukti sanggup bunuh orang ada bukti. Sanggup bunuh orang ada bukti. Jadi kadang-kadang kita esok baca tajuk tauhid, terang tajuk syirik, orang yang tak boleh terima kenyataan kita ni, dia akan jaga sana sini. Dia kata ni jangan ni, dia kata syirik-syirik dalam halal dari orang. Dia gitu. Kena cerdik tadi ni. Setan punya provokasi. Tak ada sejarah orang yang ada bukti nak tiba-tiba nak bunuh orang tak ada bukti. Hak yang ada sejarah ialah orang tak ada bukti lah nak bunuh orang ada bukti. Nabi sanggup bunuh. Orang ada bukti ni sanggup mati. Korban nyawa nak menyelamatkan orang yang tak ada bukti ni. Duk bujuk terimalah. Jadi dengan ancaman lagu tu kita bertakut nak ngaji tauhid. Nanti ngaji tauhid nanti nak bunuh halal orang pula. Ni setan punya anggaran. Kita pun tak tahu kebenaran. Jadi jenis betul-betul lagu tu kita kena cerdik sikit. Ketika tahu engkau datang kepada mereka bil bayyinah, dengan bukti. Makna Nabi perlu datang dengan bukti. Takkan ustaz datang tak boleh bukti. Ustaz pun kena ada bukti jugalah. Ni kaedah wahyu ada. Nak bercakap dia pula ada sandaran. Oh, Allah setiap dakwaan datang dalil. Nabi setiap dakwaan datang dalil. Kita ustaz tak ada dalil tak apa. Gitu ke? Gitu ke cikgu? Tak boleh lah betul. Kau kata betul tu. Semua Allah ajar kita. Allah setiap dakwah mesti ada dalil. Nabi setiap dakwah ada dalil. Bayinat, bukti. Kita bukan Nabi pun wajib metod yang serupa. Itu dah buat tanggungjawab. Lepas tu faqala alladhina kafaru, berkata orang-orang yang ingkar lagi degil dari mereka, in hadha, tidaklah ini illa malaikat sihir yang itu. Tak dia tak suka kata sihir, tak dia suka kata mujizat, atau kata anugerah, ikhtiar. Tak benda dia suka dia sebut barang molek, dia tak suka dia sebut sihir. Mek. Tak dia suka dia sebut apa? Ruqyah, anugerah, ikhtiar. Tak dia tak suka dia sebut sihir. Nak belajar tadi ni. Mek tanya semalam ni. Tak jawab. Memang ini soal dia berani, dia boleh. Dan ingatlah ketika auhaitu, auhaitu mewahyukan. Mewahyukan tak? Jangan. Kepada hawariyin, mewahyukan. Sebab tu kalau tengok kitab-kitab Injil terjemahan atau perjanjian baru dia sebut hawariyin kepada rasul. Sebut rasul juga macam Nabi juga. Istilah dia rasul dia panggil rasul. Kan? Makna bila kita tanpa talaki ni benda salah faham. Sebut rasul ni makna wahyu dah. Sebab tu dia terima bulat-bulat apa yang tok guru dia sampai, sebab dia kata rasul juga. Dia hendak pergi. Padahal rasul ni kalau istilah kita nabi sahabat-sahabat ni bukan nabi, bukan ada wahyu, cuma penghayatan kepada wahyu kan. Jadi auhaitu ni bukan wahyukan, ilham. Ilhamkan. Ila kepada al-hawariyin, para pengikut setia. Nak betulkan. Rupa-rupanya waktu minta Maidah daripada langit ni, pengikut setia Nabi tidak berubah. Hak yang berubah keadaan tu ialah selain daripada hawariyin, maknanya yang khianat daripada apa yang di anugerah Maidah ni, lepas tu khianat kan, lepas tu berubah jadi kera, jadi babi. Itu bukan hawariyin, selain daripada hawariyin.
dengan berkata, aminu bi, hendaklah kau beriman denganku dan dengan Rasulku. Hendaklah engkau beriman denganku dan kepada Rasulku. Mereka berkata, amanna, kami beriman. Washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, bahawasanya kami adalah muslimun. Muslimun di sini adalah muwahhidun. Nak beritahu kepada Hawariyin ini tidak ada pahaman Trinity. Dia adalah tauhid. Trinity ini syirik. Dia tauhid. Mana Allah betulkan dalam Quran kepahaman Nasrani kepada Nasrani asal. Nasrani asal ni tauhid. Nasrani mu ni syiriknya. Idh qala, ketika berkata al-hawariyun, para pengikut setia, ya Isa, wahai Isa ibna Maryam, anak lelaki Maryam, hal yastati'u, bersediakah hal yastati'u rabbuka, bersediakah Tuhanmu, dapatkah Tuhanmu? Kita kata dapat. Kalau cuma dapatkah, ini makna lagu lain. Macam tak ragu kemampuan Allah Ta'ala. Jadi itu terjemah bersediakah. Asal makna yastati' ni dapat, boleh, mampu. Tapi dia tak terjemah. Kenapa? Sebab bila sandar ke Tuhan, tak comel. Mampukah? Padahal Hawari cakap ni. Jadi terjemahan yang tepat ialah yastati', bersediakah Tuhan engkau ayunazzila alaina, menurunkan kepada kami maidatan, makanan. Dia sebenarnya anda tak ingat ada istilah hidangan ni. Maidah ni makna tempat hidang. Di dalam masalah ada dua. Satu, tempat hidang tak ada makanan. Dia ada masalah dia. Anda tak ingat tu? Satu, tempat hidang ada makanan. Dia panggil maidah. Dia ada macam-macam ni lah. Meja makan kan. Ada makan, ada tak ada makanan. Ada makan baru maidah. Tak ada makanan nak istilah lah. Kita ingat kita betul. Tak ingat. Jadi maidah ni ada tempat sedia makan, ada makanan tak tu. Tu maidah. Minas sama, dari langit. Qala, Nabi Isa berkata, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi luar biasa ni, kalau dizahirkan kepada orang yang beriman dah, tak masalah. Tapi dizahirkan kepada orang yang belum beriman, nak syarat, tengok dulu baru nak beriman. Biasanya jadi sebalik ini. Sebab itulah jadi kera dan babi ni tak berlaku kepada Hawariyin. Sebab dia minta ni keadaan dia beriman dah. Bukan atas syarat untuk beriman, dia beriman dah. Cuma nak tengok. Jadi termasuk yang minta ni ialah samping Hawariyin, ada juga yang selain daripada Hawariyin ni dia nak juga. Tapi dia nak tu atas syarat untuk beriman dia. Maka bila benda dizahir, hak yang beriman dah tak berlaku apa ke dia. Hak yang tak beriman ni dia jadi sebaliknya. Maka Allah ubah dia jadi kera dan mana. Qalu, mereka berkata, nuridu, kami ingin an-na'kula minha, kami ingin makan darinya, wa tatma'inna qulubuna, dan menenteramkan hati kami. Sama dengan perkataan yang Ibrahim ni. Wa na'lama, dan wa na'lama, na'lam ni kami yakin, kami mengetahui, kami yakin, serta agar kami yakin
qad sadaqtana, bahawa kamu berkata benar kepada kami, bahawa kamu berkata benar kepada kami. Wa nakuna 'alaiha, dan menjadilah kami orang yang bersaksi, menjadilah kami orang-orang yang menyaksikan hidangan itu, menjadi saksi kepada hidangan itu. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kawarin